Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong akan bincangkan sedikit pasal bab 7 tingkatan 5, iaitu sukatan serahkan data terkumpul. Jadi dalam video kali ini saya akan fokus kepada jenis perwakilan data, iaitu apakah jenis lukisan graf yang kita boleh belajar daripada bab 7 tingkatan 5 ini. Jadi untuk makluman semua, sekiranya anda ada cuba kertas sebenar untuk SPM yang lepas, anda akan perhatikan bab ini sebenarnya adalah salah satu bab yang paling penting dalam kertas 2 matematik SPM, kerana dia selalunya akan ditanya dalam bahagian B kertas 2. Jadi kita perhatikan dahulu apakah jenis graf yang kita boleh diuji untuk bab ini. Jadi untuk bab ini sebenarnya kita ada 4 jenis graf yang utama. Cumanya di sini digabungkan histogram dan poligon kegerapan. Jadi nanti saya akan bincangkan secara terperinci apakah sama bagi mereka dua ni dan apakah perbezaan. Selepas tu anda juga akan diuji tentang ogive dan plot kotak. Jadi ogive dan plot kotak ni sebenarnya ada hubungan yang sangat rapat. Nanti saya juga akan bincangkanlah macam mana anda boleh lukiskan plot kotak tu kalau kita diberi ogive tu. Jadi tanpa melengah masa, mari kita perhatikan apakah persamaan dan perbezaan bagi histogram dan poligon kegerapan. Jadi kalau anda ada cuba kertas percubaan atau kertas sebenar SPM yang lepas, anda akan perhatikan dua jenis graf ni sudah ditanya untuk dua SPM yang lepas. Jadi kita perhatikan histogram ini adalah, perhatikan dia adalah dalam bentuk catah palang. Dan perhatikan dalam ni memang dia gunakan kegerapan lah. Jadi untuk kita punya paksi Y itu kegerapan. Sama juga untuk poligon kegerapan ni, dia juga adalah kegerapan. Okay, lepas tu untuk paksi X-nya pula, untuk histogram ini, dia akan gunakan sempadan atas. Dan untuk kita punya poligon kegerapan ni, dia gunakan titik tengah. Jadi perbezaan tu adalah apa? Perbezaan tu adalah pada kita punya paksi X, iaitu untuk kita punya histogram dia gunakan sempadan atas, manakala untuk poligon kegerapan tu dia gunakan titik tengah. Dan ingat, untuk kita histogram tu dia gunakan catah palang, manakala untuk kita punya poligon kegerapan tu dia gunakan garis saja. Dan garis ini dia mesti kena sambung paksi X, iaitu disebabkan dia panggil poligon. Apa itu definisi bagi poligon tu adalah satu bentuk tertutup yang dikelilingi oleh garis lurus. Itulah kenapa untuk poligon kegerapan anda mesti kena gunakan pembaris untuk lukiskan garis lurus ini. Dan pastikan dia ada disambung balik kepada paksi X tu. Jadi inilah ciri-ciri yang sama dan juga ciri-ciri yang beza bagi histogram dan poligon kegerapan. Jadi dua ni sudah pernah diuji dalam SPM. Jadi saya percaya peluang yang lebih tinggi keluar tu mungkin adalah ogive dan plot kotak. Jadi untuk ogive dan plot kotak tu, apakah ciri-ciri yang kita perlu tahu? Untuk ogive ni, kita mesti kena tahu paksi Y-nya adalah gunakan kegerapan longgokan. Kegerapan longgokan tu maksudnya kita akan jumlahkan kita punya kegerapan yang sebelumnya lah. Jadi kita akan kumpul-kumpulkannya. Jadi 50 ni adalah kita punya jumlah kegerapan untuk keadaan ni lah. Jadi maksudnya dalam keadaan ni, kalau kita jumlahkan kegerapan tu, jumlahnya adalah 50. Jadi yang untuk kita punya paksi X tu, kita akan gunakan kita punya sempadan atas. Jadi di sini dia sebenarnya hampir serupa dengan histogram lah. Cumanya adalah kita punya paksi Y tu kita akan gunakan kegerapan longgokan. Jadi apa kaitan ogive tu dengan kita punya plot kotak? Jadi untuk plot kotak ni kita sebenarnya perlukan 5 nilai, iaitu ini adalah kita punya minimum. Lepas tu ini adalah kita punya kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga. Lepas tu ini adalah kita punya maksimum. Jadi kalau anda masih ingat, kita sebenarnya boleh dapatkan nilai kuartal kita tu daripada kita punya ogive. Contohnya kalau yang adalah 50, kuartal pertamanya atau kita carikan dahulu kuartal keduanya adalah yang mana? Adalah yang ke-25. Jadi yang ke-25 tu kita perlu dapatkan daripada sini sampai kita punya graf, dan kita dapatkan nilai kita tu iaitu dari sini. Jadi inilah caranya macam mana kita dapatkan kita punya kuartal kedua. Manakala untuk kita punya kuartal pertama tu, contohnya kalau 50, kuartal pertama kita tu adalah 1/4 daripada 50,
iaitu 12.5 iaitu di sini. Okey, sekitar di sini. Jadi ini kuartal pertama. Sama juga dia akan dapatkan nilai daripada kita punya graph OGIF dan kita akan letakkan kita punya kuartal pertama. Dan kita punya kuartal ketiga tu adalah 37.5 iaitu sebelah ini. Jadi anda mesti kena tahu macam mana kita gunakan kita punya OGIF tu untuk dapatkan nilai kuartal tu. Jadi saya percaya untuk bahagian ni mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk keluar lah, sebab dia belum lagi muncul dalam SPM yang lepas. Jadi saya harap adik-adik semua mesti kena buat persediaan untuk tahu macam mana lukiskan kita punya histogram, poligon kegelapan, OGIF dan plot kotak. Semestinya bab ini adalah bab yang sentiasa akan diuji di sekolah lah selepas anda belajar bab 65 ni. Dan untuk SPM juga ini adalah salah satu bab yang anda mesti kena belajar sebelum hari peperiksaan. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.